بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نستودعك ما نقرأه وما قرأناه في هذا المجلس المبارك وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, khususnya jemaah Surau Nurul Ihsan Desa Keramat, dan semua yang sedang menonton sekali dengan kita dalam kuliah yang penuh dengan berkat insya-Allah, banyak manfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita sebenarnya kita baca dalam kuliah ini kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan kita masih juga di dalam bab yang menceritakan tentang lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-168. 168. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى أن قال: dengan sanad yang bersambung yang sahih sampai al-Imam al-Tirmidzi, kita baca wabihi qala haddatsana Wasil bin Abd al-A'la haddatsana Muhammad bin al-Fudail an Abi Hayyan بفتح الهاء عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال:
utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi adh-dhira' wa kanat tu'jibuhu fanahasha minha. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan daging, lalu didatangkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam bahagian betis. Betis itu yang menjadi kesukaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menggigit betis itu. Betis. Al-dhira' betis. Lengan. Lengan depan. Taib. Kalau di dalam bahasa Arab, rufi'a ilaihi al-dhira'. Al-dhira' itu lengan depan kambing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, utiya, yakni didatangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging, yakni ada bahagian lengan depan, juga ada bahagian daging yang lain. Tetapi kerana mereka tahu bahawasanya Rasulullah SAW suka bahagian lengan depan daripada kambing, maka mereka menghidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lengan depan untuk Rasulullah. Wa kanat tu'jibuhu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kepada lengan depan kambing. Kenapa? Ulama kata li'annaha ahsanu nudja, kerananya kalau lengan depan tu masak, maka dia masak dengan segera dan cepat. Dia lagi cepat masak daripada bahagian daging yang lain. Wa a'zamu lina, juga dia lebih lembut daripada bahagian kambing atau bahagian daging yang lain. Wa ab'ad an mawadhi'il adha, juga lengan depan tu jauh daripada tempat kotor dan najis kambing. Ma'a ziyadati ladzatiha wa halawati madhaqiha, juga rasanya begitu sedap dan enak. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka lengan depan. Fanahasha minha, kemudian Rasulullah SAW menggigit daripada lengan depan tu. Ai Rasulullah makan dengan giginya, yakni dia angkat lengan depan tu sehingga mulut, dan Rasulullah SAW makan dengan gigi terus, yakni bukan botolnya dengan tangan makan atau botol dengan pisau. Bahkan Rasulullah SAW mengambil terus lengan depan tu kambing tu dan terus makan dengan gigi. Tetapi perkara itu sunnah. Perkara tu sunnah, iaitu makan dengan gigi terus, yakni ambil daging tu makan dengan gigi. Tapi kalau daging tu memang betul-betul kamu bunia. Kalau kambing daging itu share, yakni yang lain pun nak juga makan dari, macam contohnya kalau mereka makan dari satu talam dan ini ditinggal, maka tidak baiklah kita makan dengan cara gigi terus. Sebab lepas kita gigi, kita akan balikkan juga, orang yang lain tak akan rasa nak makan. Jadi kenapa Rasulullah makan dengan gigi terus? Kerana mereka memang dah letak bahagian lengan depan tu depan Nabi, jadi itu semuanya untuk Nabi. Sebab itu Nabi SAW makan dengan lengan terus. Atau kalau orang itu memang orang yang disegani dan orang soleh, ulama, yang memang orang lain pun rasa nak ambil berkat daripada daging yang dia pernah makan dari badannya, maka dia bolehlah makan kemudian dibagi kepada yang lain.
Macam tu juga kalau seorang ayah atau ibu dengan anak. Jadi kalau anak itu dia boleh, dia tak ada masalah, jadi bolehlah ayah menggigit terus daripada kambing itu. Kemudian yang baki dia bagi kepada anaknya. Wa huwa aula. Al-Imam Al-Bajuri berkata, yang lebih aula, yang lebih afdal kita makan daging itu dengan gigi kita terus. Yang makan dengan gigi. Itu kalau dia kata itu lebih afdal daripada memotongnya dengan pisau. Tetapi itu kalau daging itu betul-betul cukup masak. Yang masak habis, lumput sangat. Itu yang bagus kita makan dengan gigi terus. Tapi kalau dia masih keras, seperti kadang-kadang orang masak macam setengah masak macam tu, tak masak habis, yang ni dia masih keras sikit. Kalau begitulah daging itu, maka tak apa, potong saja dengan pisau. Wahakadha. Wa yu'khadhu min hadha man'ul akli bisyarah. Antara faedah daripada hadis ini iaitu tidak baik makan dengan sungguh-sungguh, yakni dengan cara habis-habisan, dengan cara yang tak kawal diri di depan makan. Tidak bagus. Sebab apa? Sebab dalam riwayat ni dia kata fanahasha minha, bukan fanahashaha. Dia bukan habiskannya terus dengan satu suapan. Bukan. Nahasha minha. Berkataan minha, yakni Rasulullah SAW menggigit sedikit daripada lengan depan kambing itu. Maknanya walaupun lengan depan tu kesukaan Nabi SAW dan tak selalu Rasulullah SAW makan daging kambing, tetap juga Rasulullah SAW tidak boleh mengawal diri di depan makanan yang dia sukanya dan yang dia sangat dah lama tak dapat rasanya. Jadi itu satu akhlak ketika makan. Ketika makan, kita harus kawal diri kita di depan makan. Khususnya kalau kita di depan makanan yang kita betul-betul sukanya. Kalau kita di depan makanan yang kita betul-betul sukanya, itu kita perlu muhasabah diri dan cek dan perhatikan kepada diri kita. Jangan kita makan dengan cara yang orang tak makan dah 100 tahun. Wahakadha. Baik. Hadis 169. وإليه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن زهير يعني بن محمد عن أبي إسحاق عن سعيد بن عياض عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. عجيب. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi menyukai lengan depan. Berkata Ibnu Mas'ud, bahagian lengan depan itu diracun. Ibnu Mas'ud diberitahu melihat bahawa orang Yahudi meracunnya. Baik. Maksudnya, Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang berkhidmat kepada Rasulullah, yang selalu dengan Nabi SAW, beliau berkata, kana yu'jibuhu dhira'. Nabi SAW menyukai lengan depan kambing. Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, wasumma fi dhira'. Dan Rasulullah SAW pernah diletak racun untuk membunuh Nabi SAW di dalam az-zira', yakni di dalam daging lengan depan. Baik. Dan racun itu yang diletak di
lengan depan kambing ketika Rasulullah ingin makan, racun yang paling bahaya dan yang sangat kuat yang membunuhkan orang itu terus setelah dia makan. Ada racun lemah, bunuh orang lepas masa sikit. Tetapi ada bahagian racun yang kuat. Lepas makan terus dikena mati. Racun itulah yang diletak di lengan depan dan yang dihidangkan depan Rasulullah SAW. Dan itu terjadi di pembukaan kota Khaybar di Madinah. Ketika Rasulullah SAW dengan sahabat telah membukakan kota Khaybar, iaitu timbak Yahudi, dihidangkan untuk Rasulullah SAW makanan. Antara makanan itu ada lengan depan, mereka letak depan Rasulullah. Orang Yahudi, kerana mereka kalah dan kota mereka sudah diambil oleh Rasulullah SAW, akibat khianat mereka dan mereka melanggar dengan janjian mereka dengan Nabi SAW, mereka dendam dan hasad dan dengki kepada Rasulullah. Mereka suruh satu wanita wanita itu namanya Zainab bintil Harth. Dia adalah isteri Salam bin Mushkil al-Yahudi. Dia juga isteri orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi yang lain yang besar-besar, mereka yang rancang rancangan ini dan suruh dia yang buat perkara tu. Iaitu mereka suruh dia siapkan makanan lengan depan sebab mereka tahu Rasulullah SAW suka lengan depan. Dan mereka suruh perempuan tu, kamu yang sediakan makanan tu jangan bagi siapa-siapa orang sahabat Nabi, orang Islam melihat. Kamu letaklah racun di dalam lengan depan tu. Maka dia buat sebab dia isteri orang Yahudi juga. Lepas tu dia hidangkan dan dia letak depan Nabi SAW. Rasulullah SAW ambil lengan depan itu yang baunya sedap, lembut, siap masak. Rasulullah SAW makan sekali. Dia makan sekali. Lepas makan sekali, subhanallah, terjadi satu mukjizat, satu ajaib. Lengan itu di tangan Nabi SAW tiba-tiba berbicara. Dia kata, "Ya Rasulullah, jangan makan saya kerana ada racun dalam saya." Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW tinggalkan dia. Dan terus setelah itu turun Jibril memastikan apa yang telah dikata oleh Az-Zira', iaitu lengan depan. Jibril alaihissalam terus turun kepada Rasulullah, dia bagi tahu betullah yang lengan depan itu berbicara. Ada racun di dalamnya, jangan makan lagi. Masalahnya Rasulullah dah makan satu kali. Dan ada bahagian sahabat iaitu yang namanya Bishr bin al-Bara'. Satu sahabat namanya Bishr ibn al-Bara'. Dia makan juga di lengan itu dan dia tak dengar berbicaraan lengan depan itu dengan Nabi SAW. Lepas tu Rasulullah SAW panggil perempuan tu. Dia panggil perempuan Yahudi tu. Dia kata, "Ma hamalaki ala dhalik?" Kenapa kamu buat begitu? Apa sebab? Tengok macam mana akhlak Rasulullah SAW dan sabarnya Nabi SAW. Telah diracun. Telah letak racun di dalam makanannya. Racun yang paling bahaya, yang paling kuat. Rasulullah SAW masih panggil perempuan tu dengan baik dan dia tanya dia pun, kenapa kamu buat begitu? Yani apa sebab? Dia kata, "Qultu in kana nabiyan la yadurruhu sum." Sahaja saya buat begitu, saya cakap kalau kamu nabi betul-betul, maka kamu tak akan dapat madarat daripada racun tu. Pasti akan berlaku mukjizat ke perkara-perkara yang luar biasa. Walhal sebenarnya banyak mukjizat sudah terjadi, cukup pun. Tetapi nafsu orang yang jahat, yang sombong, yang dendam.
Dia kata, saya kata, kalau kamu Nabi, kamu tak akan dapat madarat daripada racun ni. Tuhan kamu akan bantu. Wa illa starahna minhu. Atau, kalau kamu bukan Nabi, kamu ni tipu sahaja, maka biarlah kamu mati ni. Lantaklah kamu mati. Biar kamu mati dengan racun tu, kita akan riha dan tenang daripada kamu. Fahtajama ala kahilih. Kemudian Rasulullah SAW buat hijamah, bekam di badannya. Lepas tu, dan Rasulullah SAW maafkan perempuan tu. Subhanallah. Tengoklah bagaimana akhlak Rasulullah. Rasulullah maafkan perempuan tu. Afa anha. Limadha? Kenapa dia kata? Liannahu kana la yantaqimu li nafsih. Kerana Rasulullah SAW tak pernah balas untuk memenangkan dirinya. Yakni siapa-siapa buat salah untuk diri Rasulullah SAW, Rasulullah maafkan dia. Tapi kalau dia buat salah kepada kenabian Nabi SAW atau kepada agama Islam, maka tidak ada siapa-siapa boleh tahan atau berdiri di depan Rasulullah kalau Rasulullah marah. Tapi untuk diri sendiri, Rasulullah tidak marah dan senang memaafkan orang. Sebab itu perempuan ini cuba membunuhkan Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW maafkan dia. Jadi di sini berlaku dua mukjizat. Mukjizat yang pertama, lengan depan kambing itu berbicara dengan Nabi SAW. Mukjizat yang kedua, iaitu Rasulullah makan racun yang paling kuat, tidak mati. Tidak meninggal. Cuma Al-Imam Az-Zuhri berkata, lepas tu perempuan itu masuk Islam. Alhamdulillah. Akhirnya ditaubat, dia masuk Islam. Falamma mata Bishr bin al-Bara, tetapi lepas dia masuk Islam, Bishr bin al-Bara itu mati. Kesan daripada makan lengan depan tu yang penuh dengan racun. Dia terkesan dengan racun tu sehingga mati. Maka Nabi SAW serahkan perempuan itu kepada waris-waris Bishr bin al-Bara itu yang mati syahid kerana mati oleh racun. Maka mereka ambilkan perempuan itu dan qisas, bunuhkan dia sebagai qisas daripada orang yang dia bunuh. La ilaha illallah. Wahakadha. Ada satu riwayat berkata, ada satu riwayat kata, lam tazal uklatu Khaybar tu'awiduni hatta qata'at abhuri. Nabi Muhammad SAW berkata, semakin lama makanan suapan tu yang saya makannya di Khaybar, iaitu satu suapan tu daripada lengan depan yang penuh dengan racun. Nabi SAW dia kata, dia tak bunuh saya, racun tu tak bunuh saya, tapi dia semakin lama saya semakin rasa terkesan dengan racun itu. Sehingga Nabi SAW berkata itu ketika Rasulullah SAW sudah mahu meninggal. Di masa yang terakhir Rasulullah SAW sakit. Dia kata sehingga dia telah memotongkan atau memutuskan urat saya. Urat itu yang daripada sulbi yang bersambung dengan hati. Urat itu kalau terputus, orang meninggal. Jadi Nabi SAW dia kata, yakni antara asbab Rasulullah SAW wafat juga, iaitu suapan itu daripada Khaybar. Waktu pembukaan Khaybar daripada perempuan yang bernama Zainab bintul Harth. Jadi ulama kata Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua kelebihan, iaitu kenabian, Rasulullah meninggal dalam kenabian, juga syahid. Rasulullah syahid kerana dia juga dikira dibunuh oleh racun. Sebab orang yang mati oleh racun, dia syahid juga. Dia syahid fi sabilillah.
Hakadha. Hati Saudi wallahi la khilaf. La ilaha illallah. Ada riwayat lain Nabi SAW terus menyuruh kepada sahabat-sahabat yang lain, jangan makan lagi daripada lengan-dapan ini, kerana lengan-dapan ini telah memberitahu kepadaku bahawasanya dia ada racun. Wahakadha. Dan perkara itu terjadi mukjizah kerana perempuan itu yang bernama Zainab bintul Harith radhiyallahu anha, kerana dia dah masuk Islam, dia tidak memberitahu kepada siapa-siapa yang dia ni dah letak racun di dalam lengan-dapan. Jadi bila mana Rasulullah SAW menceritakan kepada dia dan yang hadirin, dia rasa dahsyat, dan itu antara asbab yang besar buat dia masuk Islam. Sebab dia kata, saya tak pernah menunjuk siapa-siapa pun daripada manusia tinta rahasia ni. Ini rahasia sangat. Saya sendiri di rumah yang letakkan racun tu. Jadi bila mana Muhammad ini menceritakan tinta racun itu maknanya dia memang Nabi. Yani Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjuk kepada Rasulullah tintan rancangan yang jahat itu. Baik. Hadis yang ke-170. Hadis yang ke-170. وبإليه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن إبراهيم عن أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيدة قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت لناولتني الذراع ما دعوت. Maksudnya Abi Ubaidah, daripada Abu Ubaidah radhiyallahu an, beliau berkata, aku memasak seberiuk makanan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai lengan dapan. Maka aku ambilkan lengan dapan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan kepadaku lengan dapan. Maka aku berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam lengan dapan tu yang kedua. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan kepadaku lengan dapan. Aku berkata, Abu Ubaidah ini, dia kata, aku berkata, ya Rasulullah, berapakah jumlah lengan dapan kambing? Yang dia kata 2 sahaja. Rasulullah minta yang ketiga. Rasulullah yang sahabat tu dia masak seekor kambing saja. Dia kata, berapakah jumlah lengan dapan kambing? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Ubaidah tu, dia kata, demi Allah yang jiwaku berada di kekuasaannya, sekiranya engkau diam, tentulah engkau akan berikan kepadaku apa yang aku minta. Subhanallah, ini salah satu mukjizah juga yang berlaku dengan lengan dapan yang Rasulullah SAW sukanya. Abu Ubaidah ni, dia syarah hadis ini, dia kata, saya pernah masak seberiuk, yakni satu beriuk, seekor kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menyukai lengan dapan. Jadi Abu Ubaidah tu sendiri dia pergi ambil lengan dapan tu, dia hidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia tahu Rasulullah sukanya. Jadi Rasulullah tambah lengan yang kedua dimakan. Sebab itu apa tu? Memang Rasulullah SAW makan sikit, tetapi
Kadang-kadang Rasulullah makan dengan sahabat. Kadang-kadang juga Rasulullah SAW makan banyak untuk menzahirkan mukjizat sahaja. Tetapi bukan itu adalah keadaan yang tetap. Itu bukan keadaan tetap Rasulullah SAW. Keadaan Rasulullah SAW yang tetap, yang biasa, sentiasa, yang banyak, iaitu Rasulullah makan sikit. Tidak makan kecuali kalau lapar, kalau makan, tidak makan sehingga kenyang. Jadi Rasulullah SAW lepas habis lengandapan yang kedua, Rasulullah SAW pandang kepada Abu Ubaidah itu, yang jaga biru itu, dia kata, bagilah kepadaku lengandapan kambing. Abu Ubaidah pandang kepada Rasulullah, dia kata, berapakah lengandapan kambing ya Rasulullah? Yakni, wahai Rasulullah, lengandapan kambing 2 sahaja. Rasulullah minta yang ketiga. Yakni, soalannya dia nak bagi tahu, ya Rasulullah, kamu sudah habiskan yang 2-2. Atau dia macam bertanya, dia tak faham. Macam dia tak faham. Tetapi ulama kata, lakin fihi isa'atu adab. Tetapi dalam soalannya itu, Abu Ubaidah dia ada yang tak ada adab. Yani, kalau sebab yang minta itu siapa? Yang minta itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta apa-apa, walaupun perkara itu mustahil, kita kena ikut dan kita kena terima, dan kita jangan tanya dan mahu ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah tahu. Adakah Rasulullah tidak tahu lengandapan kambing itu ada 2 sahaja? Tahu. Jadi kenapa Rasulullah minta yang ketiga? Rasulullah ingin menunjukkan dan menzahirkan satu mukjizat di waktu tu. Dia nak tunjukkan Abu Ubaidah tu satu mukjizat, tetapi Abu Ubaidah tu tak bersedia, tak siap. Keadaannya tak cukup, tak layak untuk mendapatkan, untuk mendapat melihat mukjizat terus di depan matanya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus macam berhentikan mukjizat tu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, kalau engkau diam ni, kamu akan memberi kepadaku lengandapan setelah lengandapan, lengandapan setelah lengandapan, 1, 2, 3, 4, 5, sekiranya selama saya minta daripadamu. Selama atau sebanyak kali saya minta lengandapan, kamu akan masuk tangan kamu di dalam beriuk, akan keluarkan lengandapan sebagai mukjizat. Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh akan menciptakan terus di waktu itu lengandapan untuk Rasulullah SAW. Tetapi kamu wahai Abu Ubaidah yang tak sabar, yang terus cakap, yang terus tak faham, yang depan kamu ini adalah Rasulullah yang boleh melakukan mukjizat. Jadi Rasulullah SAW bukan suruh dia lagi, pergi sahaja ambil, kamu akan jumpa. Tak, dia cakap, sebab pertanyaan kamu itu, sebab lidah kamu tu, sebab kamu bercakap begitu, cancel juga. Mukjizat itu dah tak jadi. Tak jadi lagi. Subhanallah. ذراعا بعد ذراع فلو تلقاه المناول بالأدب. الإمام الباجوري berkata, kalau orang yang mendengar itu menerima permintaan Nabi SAW dengan adab dan dia diam, maka dia akan melihat ajaib daripada kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan menciptakan beberapa lengandapan yang perkara tu walaupun mustahil, tapi Allah akan ciptakannya untuk Rasulullah SAW sebagai mukjizat. Tetapi kerana dia ada pendapat dan dia tanya, maka batal pula mukjizat itu. والذي نفسي بيده ودلي والله عندنا توبين ومختار واختار السلو عدم التظليم لو سكت منذ طلبت الذراع.
إلى جواب سؤاله غالبا خارق العادة يكون في حالة الفناء. Hakada, ajib, subhanallah. Di sini dia kata, kenapa tiba-tiba mu'jizah berhenti? Dia kata kerana biasanya para anbiya kalau ingin melakukan satu mu'jizah, biasanya di waktu itu Nabi di dalam keadaan fana kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa dan tawajjuh kepada Allah. Jadi soalannya tu macam kacau Rasulullah SAW dan buat Rasulullah fokus kepadanya. Jadi dia kata, ya Rasulullah, berapakah lengan depan? Jadi Rasulullah SAW alik fikir, betul, 2 saja, okey, khalas, jadi 2. Tapi ketika Rasulullah SAW berada di dalam keadaannya, iaitu sebagai Nabi di antaranya dan Allah, doanya kepada Allah, munajatnya kepada Allah, tak ada kira kambing ada 2 lengan depan atau 1000 atau 2000, itu tak kira. Sebab sekarang Nabi SAW bertawajjuh kepada Allah yang maha mampu. Boleh menciptakan apa-apa. Boleh ciptakan kambing terus pun. Bukan sahaja lengan depan. Satu kambing baru pun boleh dicipta oleh Allah SWT. Seperti mana berlaku di mukjizat Rasulullah SAW, iaitu ketika ada satu sahabat jemput Rasulullah SAW. Dia belanja Rasulullah seekor kambing. Dan mereka ada seekor kambing tu sahaja. Dan Rasulullah SAW datang kepada mereka dan Rasulullah di dalam keadaan yang begitu fana kepada Allah SWT. Hatta mukanya tak senyum. Sahabat pun sangat diam, tidak ada siapa-siapa cakap dengan Nabi. Lepas mereka habis, Rasulullah SAW cakap sama dia, jangan patahkan tulang kambing itu. Kulitnya pun kumpulkan dan kepalanya. Lepas selesai makan, Rasulullah suruh dia bawa tulang itu semua, kulitnya, kepala, kaki semua. Kemudian Rasulullah SAW tutupnya dengan rida. Rasulullah baca doa, kambing itu bangun jalan di depan mata sahabat. Dan ini salah satu mukjizah daripada mukjizah para anbiya. Boleh menghidupkan haiwan yang mati. Bahkan boleh menghidupkan manusia yang sudah mati. Seperti mana Sayyidina Isa bin Maryam buat. Sayyidina Isa bin Maryam biasa. Tuhyil mauta biizni. Allah SWT berfirman, kamu wahai Isa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanallah, wa hakada. Hatta al-awliya. Awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada karamah juga. Dan kebiasaannya, karamah para awliya berlaku bila waktu mereka betul-betul fana kepada Allah. Waktu mereka fana di dalam zikir dan tawajjuh dan khusyuk kepada Allah SWT, waktu itulah berlaku karamah mereka. Ma'allahi waktu laisani fi malkum wa nabi. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. Hadis yang ke-171. 171. وبإليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثنا رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. Hadis yang ke-171 daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, bukanlah bahagian lengan depan yang paling disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi baginda SAW tidak mendapatkan daging melainkan sekali-sekala. Baginda SAW juga ingin memakannya segera kerana bahagian lengan depan itu yang paling cepat matang.
ketika dimasak. Baik, hadis ini sebenarnya ada mu'aradah sikit, yakni berlawan dengan hadis yang sebelumnya semua. Hadis-hadis yang sebelumnya semua berkata Rasulullah bahagian lengan depan adalah bahagian yang paling disukai di sisi Rasulullah. Tapi ini isteri Rasulullah Sayyidatina Aisyah berkata, bukanlah begitu. Okey, apa jawapan ulama tentang kata Sayyidatina Aisyah? Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, ini jawapannya. Kita kena faham, biasanya di dalam hadis Rasulullah banyak ada macam ni. Kadang-kadang ada hadis memastikan sesuatu. Kemudian hadis lain juga sahih, menafikan sesuatu yang sama tu. Di sisi ulama hadis, mereka pakar dan pandai dan tahu macam mana memahami dua-dua hadis tersebut. Kalau orang jahil, akan terus balin dua-dua hadis atau salah satu daripadanya kerana jahil. Jadi dua-dua hadis sahih. Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, yakni imam yang pakar di dalam ilmu hadis, dia berkata, Imam Tirmidzi ni, dia ada dua kitab yang masyhur. Kitab Syama'il dan kitab Al-Jami'. Di dalam kitab Syama'il, dia tambah berkataan huruf ma, yakni menafikan. Tapi dalam kitab Al-Jami', yakni kitab hadis Imam Tirmidzi, sahih Imam Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, dia kata tak ada perkataan ni. Perkataan ni tak ada. Tetapi kalau baca hadis bersambung sehingga hujung, maka nampak memang betul lah kata Sayyidatina Aisyah menafikan. Memang Sayyidatina Aisyah menafikan perkara itu. Ini adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang lagi sahih iaitu Sayyidatina Aisyah menafikan perkara itu. Baik. Kalau Al-Hafidh Al-Iraqi kata, jadi kalau itu sahih betul, bagaimana Sayyidatina Aisyah kata bukan bahagian lengan depan paling disukai di sisi Rasulullah, tetapi hadis-hadis yang lain semua dikata lengan depan kambing paling disukai di sisi Rasulullah. Dia kata qala Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar berkata ini adalah mengikuti fahaman Sayyidatina Aisyah. Dan sebenarnya niat dan keinginan Sayyidatina Aisyah dengan mengucapkan begitu, iaitu Rasulullah bukanlah lengan depan paling disukai di sisi Rasulullah, maksudnya dia nak mengagungkan Nabi SAW, nak meninggikan derajat Nabi SAW. Dia tidak mahu orang faham Rasulullah SAW dia adalah manusia yang biasa, yang suka makan, yang suka bahagian itu, yang bahagian ini, yang macam kita lah, yang biasa. Oh, makanan ni saya suka sangat. Oh, bahagian kambing ni saya suka sangat. Saya suka lemak sangat. Saya suka daging ni. Rasulullah bukan yang begitu. Sayyidatina Aisyah itu niat dia. Sebenarnya dengan mengucapkan hadis dia kata sebenarnya memang Rasulullah SAW sangat suka lengan depan. Tapi Rasulullah SAW bukan menyukai lengan depan itu dengan cara manusia yang kita yang biasa ni. Itu maksud Sayyidatina Aisyah. Ini kata Sayyidina Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar, ulama besar dalam ilmu hadis dan fiqh. Dan dalam bahasa Arab. Jadi dia kata, ini sahaja sebenarnya maksud Sayyidatina Aisyah. Sebab itu dia kata, memang juga hadis-hadis yang lain yang memastikan Rasulullah SAW paling suka lengan depan itu, bukan juga maksudnya yang kita faham ni. Yang dia tak boleh kontrol dirinya, tak boleh kawal dirinya jika nampak lengan depan macam kita. Bukan maknanya yang dia kalau tak dapat lengan depan tu dia boleh sedih, dia boleh nangis, dia boleh rasa dia kurang sebagainya. Dia bukan kesukaan Nabi SAW kepada lengan depan itu bukan seperti ini. Kalau kita dah faham perkara ni, jadi dah tak ada masalah. Dengan orang yang kata lengan depan paling disukai di sisi Rasulullah, juga dengan yang kata bukan paling disukai di sisi Rasulullah. Yang menafi itu nafi apa? Nafi kesukaan dengan cara kita. Yang ini bukan paling disukai macam cara kita lah. Bahkan makanan semua di sisi Rasulullah SAW sama. Walaupun memang Rasulullah SAW suka, dan ulama macam Imam Ibn Hajar dia kata Rasulullah menyukai lengan depan itu sebagai fitrah, yakni fitrah Rasulullah SAW, yakni
Fitrah dan tabiat Nabi SAW yang Allah ciptakan Nabi SAW begitu, dia memang suka lengan dapan tu. Tapi bukan sehingga dia boleh sedih kalau dia tak ada. Juga bukan sehingga dia bersungguh-sungguh usaha sampai dia pinjam, sampai dia berbenatkan dia, sampai dia boleh cancelkan semua dakwanya sebagainya untuk lengan dapan tu. Bukan begitu. Ini yang dimaksudkan sebab kenapa kita panjang mensyarahkan perkara ni, sebab ini perkara penting. Kita tidak mahu, kita kena ta'zim dan kena agungkan Nabi SAW. Kita tidak mahu pandang kepada Rasulullah SAW seperti manusia yang biasa yang suka makan yang suka makan, yang sangat menyukai makan sehingga dia boleh tak boleh kawal diri ni dan sebagainya. Tidak, Rasulullah langsung bukan begitu. Apa makanan, macam mana sedap pun makanan itu, boleh Rasulullah SAW tinggalkannya. Dan kita tadi baru dah baca riwayat yang kata Rasulullah didatangkan di depannya lengan dapan, dan Rasulullah lama tak dapat makannya, dan makanan itu dan bahagian itulah paling disuka itu sisi Rasulullah. Rasulullah nahasya minha, gigit sekali sahaja dari badannya. Yang ini bukan habiskan. Walaupun dalam hadis yang lain dia makan 2 lengan dapan yang kedua, sebenarnya dia makan 2 dan minta yang ketiga itu untuk apa? Kita dah tahu. Jawapannya untuk menzahirkan mu'jizah sahaja. Bukan kerana biasanya Rasulullah makan banyak begitu. Bukan. Lagi satu, Rasulullah kalau makan, dia memang makan dengan sahabat juga. Jadi yang lengan yang pertama, yang kedua dia makan juga dengan sahabat, share. Jadi ini adalah terangan dan penjelasan untuk riwayat Sayyidatina Aisyah ini. Sebab itu Sayyidatina Aisyah dikata, walakinnahu, akan tetapi Rasulullah SAW bukan selalu dapat daging kambing ini. Yakni sekali-kala, kadang-kadang juga, tak selalu. Wa kana ya'jalu ilaiha, dan Rasulullah SAW dengan segera ambil lengan dapan itu. Sebab apa? Sebab dia cepat masak. Dan Rasulullah SAW suka jaga masanya. Dia tak suka buang masa tunggu ini, tunggu ini. Dia ambil yang sudah siap dan makannya, dan dia lumput. Wa hakadha. طيب, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب. Satu faedah juga sebelum kita habiskan kuliah, iaitu antara bahagian yang Rasulullah SAW suka daripada bahagian kambing, iaitu lengan, lihi. Bahagian lihi daripada kambing Rasulullah SAW sukanya. Seperti mana diriwayat oleh Daba'ah binti Zubair. Iaitu dia kata, kita pernah sembelih seekor kambing. Kemudian Rasulullah SAW hantar untuk mereka, bagi tahu, dia kata, berilah kepada kami sedikit daripada kambing kamu yang kamu baru sembelih. Faqalat ma baqiya indana illa raqabah. Maka itu Daba'ah binti Zubair, dia kata, ya Rasulullah, dah habis, tinggal sahaja lihinya, lihi kambing. Wa inni la astahi an arsila biha, saya malu untuk memberi kepada Rasulullah lihi kambing saja, yang lain kita dah habiskan. Maka Rasul SAW dia kata kepadanya, arsili biha fa innaha hadiyatu syah wa aqrabu syati ila al-khair wa ab'aduha min al-adha. Dia adalah lihi itu jauh daripada bahagian najis kambing, jadi dia tak ada bau lah, dan dia adalah yang lagi dekat dengan muka kambing, dan dia ringan, danginnya ringan masuk kepada perut, dan cepat dia hancur di dalam perut. Sebab itu mereka kata Rasulullah SAW suka juga lihi kambing. Yakrahu al-kilyatain. Ada hadis dhaif, dia kata Rasulullah SAW tidak suka makan bahagian di dalam kambing, iaitu paru-paru. Paru-paru yang dalam kambing Rasulullah SAW tak suka, dalam hadis yang dhaif. Kerana dia dekat dengan
timba airnya. Dia buat air. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita berhenti kuliah Syama'il ini pada hadis yang ke 172. 172 yaitu daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita sama-sama angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum 'alayhi waffiqna lil khair wa a'inna 'alayhi. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min warathati sayyidil mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna ma rajawna wa fawqa ma rajawna wa a'tina ma nas'al wa ma lam nas'al ya arhamar rahimin. ما سألناك فاعطنا وما لم نسألك فابتدئنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وقوالبنا وأصلح ظواهرنا وبواطننا وتولنا بولاك واحمنا بحماك ومن علينا بحبك وقربك واجعلنا من خالص أهل المحبة من حزبك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من ورثة سيد المرسلين وارزقنا العمل بالعلم وعلمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا وارزقنا مع ذلك وقبله وكله وفيه كمال الصدق والإخلاص والأدب والخضوع والخشوع لك والتقوى لك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.